Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Halim bin Yusof, nombor matriku 259-776, akan membentangkan tajuk pelaburan di Malaysia dan cara meningkatkan pelaburan domestik. Seperti yang kita tahu, pada satu ketika dulu, Malaysia adalah sebuah pengeluar bahan-bahan mentah, termasuklah getah dan biji timah. Dan selepas itu, Malaysia berubah kepada negara berekonomi pelbagai sektor menerusi pelaksanaan dasar ekonomi baru DEB pada tahun 1971. Merujuk kepada penunjuk ekonomi utama Malaysia, keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia pada tahun 2020 berjumlah USD 333.5 bilion, pertumbuhan KDNK sebenar negatif 5.6%, pendapatan per kapita berjumlah USD 10,546.7 bilion, Rizab antarabangsa berjumlah 107.7 bilion, kadar pengangguran 4.5% dan kadar inflasi negatif 1.2%. Pelaburan di Malaysia boleh terbagi kepada dua, iaitu pelaburan domestik dan juga pelaburan asing. Bagi tahun 2020, 5 penyumbang terbesar bagi pelaburan domestik adalah petroleum dan petrokimia berjumlah 12.6 bilion, produk getah 3.9 bilion, penghilangan makanan 2.3 bilion, jentera dan kelengkapan 2.3 bilion dan kelengkapan pengangkutan 2.2 bilion. Manakala pelaburan asing, penyumbang terbesar adalah yang pertama, produk logam asas 14.1 bilion, elektrikal dan elektronik 13.6 bilion, kertas percetakan dan penerbitan 6.9 bilion, jentera dan kelengkapan 4.8 bilion, kimia dan produk kimia 4.6 bilion. Berikut adalah kenyataan daripada Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri yang saya petik daripada laman web berita harian pada 8 Mac 2022. Beliau menyatakan bahawa Malaysia telah mencatatkan pelaburan diluluskan tertinggi dalam sejarah pada tahun 2021 berjumlah 306.5 bilion. Dan pelaburan ini telah disumbangkan daripada sektor perpindangan, perkhidmatan dan utama. Meskipun ekonomi global masih tidak stabil akibat daripada serangan pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Bahkan jumlah pelaburan langsung asing FDI dan pelaburan langsung domestik DDI bagi tahun 2021 juga telah melebihi tahap yang telah dijangkakan, iaitu menunjukkan peningkatan sebanyak 83.1%, dan sudah tentu perkembangan situasi tersebut akan menjadikan Malaysia kekal menjadi destinasi pelaburan pilihan yang menarik untuk mengembangkan perniagaan global dan serantau. Seterusnya adalah aspirasi pelaburan negara. Aspirasi pelaburan negara atau National Investment Aspiration NIA merupakan sebuah kerangka pertubuhan yang berpandangan ke hadapan yang akan menjadi asas kepada pembaharuan komprehensif dasar pelaburan Malaysia. Ia akan memberi tumpuan kepada kesepaduan berkaitan pelaburan, termasuk perindustrian baharu iaitu Peran Induk dan Rancangan Malaysia ke-12. Ia memainkan peranan penting dalam mendiakkan semula rentak pelaburan di Malaysia, memancing pelaburan berkualiti tinggi masuk ke dalam negara, di samping mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan dengan kadar upah yang tinggi dan kembalian, terutamanya dalam era pasca COVID-19. Bahkan ia dijangka berupaya memacu pertumbuhan jangka panjang untuk Malaysia melalui aliran pelaburan berkualiti yang mampan dalam bidang pertumbuhan baru dan kompleks. 5 parameter teras utama NIA adalah peningkatan penyelarasan strategi nasional, dasar inklusif dan tangkas, sektor pertumbuhan yang dimakin, sektor teras diperkukuh dan juga fokus alam sekitar, sosial dan tabir urus yang tinggi ESG. Seterusnya adalah kerjasama ekonomi komprehensif serantau. Perkongsian ekonomi komprehensif serantau RCEP ialah perjanjian cadangan antara negara anggota Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara ASEAN dan Rakan Kongsi Perjanjian Perdagangan Bebas FTA. Pakatan ini bertujuan untuk meliputi perdagangan barangan dan perkhidmatan, harta intelek dan sebagainya. Perjanjian cadangan antara negara anggota ASEAN dan FTA melibatkan beberapa buah negara seperti di layar. Seterusnya, RCEP menyasarkan wujudnya pasaran bersepadu, iaitu perdagangan barangan dan perkhidmatan, pelaburan, harta intelek, penyelesaian pertikaian, dagang, urusan kecil dan sederhana, dan kerjasama ekonomi. RCEP juga mewakili 30% populasi dunia dan sumbang 30% aktiviti ekonomi global bagi mewujudkan persekitaran pelaburan yang lebih liberal, menyokong dan berdaya saing. Berikut adalah implikasi pelaburan asing dari sudut positif. Ada 3 yang saya senaraikan. Yang pertama adalah kemasukan modal. Membawa masuk lebih banyak modal asing ke dalam ekonomi negara. Selain daripada itu, apabila
masuk, maka permintaan terhadap ringgit Malaysia akan meningkat dan sekaligus turut membantu mengukuhkan lagi ringgit Malaysia. Yang kedua adalah pemindahan teknologi. Menerusi pelaburan asing juga, pelabur-pelabur asing ini akan membawa bersama teknologi dan sistem pengurusan moden serta tenaga profesional yang pakar dan produktif ke negara yang dikenal pasti. Mereka juga menjalankan pelbagai program untuk memberi latihan kepada buruh tempatan demi mengembangkan pengetahuan serta kepakaran dengan tujuan agar pekerja-pekerja tempatan ini dapat diserapkan ke dalam projek pelaburan mereka. Yang ketiga adalah mewujudkan peluang pekerjaan. Dan adanya pelaburan asing juga ia akan membuka lebih banyak peluang pekerjaan demi meningkatkan produktiviti tenaga kerja rakyat yang mahir dan separuh mahir amat diperlukan walaupun dengan penggunaan teknologi moden yang dibawa oleh pelabur. Aplikasi pelaburan asing dari sudut negatif ada 4 yang saya senaraikan. Yang pertama adalah hanya bermanfaatkan keuntungan, yang mana mereka hanya menjadikan negara sebagai batu loncatan untuk mereka mengaut keuntungan semata-mata. Yang kedua adalah tidak memenuhi piawaian alam sekitar. Pemindahan teknologi yang dibawa pelabur asing ini tidak memenuhi piawaian alam sekitar di negara ini, yang mana terdapat kes-kes yang teknologi yang dibawa mereka ini boleh memberikan kesan kepada taraf kesihatan para pekerja pendapatan dan masyarakat sekalian. Contohnya perusahaan sisa toksik tanpa mengikut prosedur yang ditetapkan yang akan menendahkan pekerja dengan masyarakat dan masyarakat dengan penyakit kanser. Yang ketiga, pekerja asing tidak sesuai dengan budaya tempatan. Pelabur-pelabur asing membawa masuk pekerja daripada negara mereka untuk bekerja di sini dan mereka mengamalkan budaya yang tidak sesuai dengan budaya tempatan. Ini termasuklah kes-kes yang melibatkan pekerja-pekerja asing ini yang seringkali terlibat dengan kes kerompakan, pergaduhan dan pembunuhan sesama sendiri dan juga gangguan seksual di kalangan pekerja asing terhadap wanita-wanita tempatan. Seterusnya adalah penutupan kilang pelabur asing. Pelabur-pelabur asing ini membuat keputusan untuk menghentikan operasi dan menutup kilang-kilang mereka di negara ini kurang daripada faktor kemerosotan ekonomi dan mengalami kerugian wang penuh flis. Bila mereka menutup kilang dan menghentikan operasi, maka ianya bukan sahaja memberi kesan kepada negara tetapi juga kepada pekerja-pekerja tempatan yang kehilangan sumber pendapatan. Seterusnya adalah cadangan meningkatkan pelaburan domestik. Ada 4 cadangan yang saya utarakan. Yang pertama adalah kerjasama erat dengan Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA). Dicadangkan agar pihak kerajaan mewujudkan kerjasama erat di antara pihak MIDA dengan pelabur-pelabur domestik sedia ada dan juga bakal-bakal pelabur domestik yang baru. Menerusi jalinan kerjasama ini, MIDA boleh berkongsi dan menyalurkan informasi-informasi terkini berkaitan peluang-peluang baru buat para pelabur domestik untuk membuat pelaburan di dalam negara. Yang kedua adalah mempelbagaikan tawaran skim insentif. Salah satu formula terbaik untuk menarik lebih ramai pelabur domestik menyumbang kepada ekonomi negara adalah dengan menawarkan dan mempelbagaikan skim-skim insentif buat mereka. Skim-skim seperti insentif cukai dan pelaburan menerusi Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana merupakan satu usaha dan galakan yang baik buat pelabur domestik untuk terus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Yang ketiga adalah memudah cara proses permohonan dan kelulusan. Memudah cara proses permohonan dan kelulusan serta mempercepatkan pelaksanaan projek termasuk projek-projek penghilangan dan perlibatan. Jika kelainan-kelainan birokrasi dan red tape ini dapat diminimumkan, sudah pasti ianya akan memberikan lebih keyakinan kepada pelabur domestik untuk membuat pelaburan. Yang keempat adalah sesi dialog bersama agensi terlibat. Pihak kerajaan disarankan melaksanakan sesi dialog yang lebih kerap bersama MIDA, pelabur-pelabur domestik dan persatuan industri di negara ini. Sesi dialog ini boleh dijadikan platform percambahan idea dan pendapat di samping menjadi medium untuk mencari jalan penyelesaian kepada cabaran dan permasalahan yang dihadapi oleh para pelabur dalam usaha mereka melaksanakan dan menyelesaikan projek-projek mereka. Dan yang terakhir, saya dapat simpulkan menerusi tajuk ini adalah pelaburan asing boleh diklasifikasikan pada dua cara, iaitu langsung dan tidak langsung. Pelaburan langsung asing (FDI) adalah pelaburan fizikal dan pembelian dibuat oleh syarikat di negara asing, biasanya dengan membuka loji dan membeli bangunan, mesin, kilang dan peralatan lain di negara asing. Pelaburan jenis ini mendapat faedah yang jauh lebih besar kerana ia biasanya dianggap sebagai pelaburan jangka panjang dan membantu meningkatkan ekonomi negara asing. Pelaburan tidak langsung asing ini melibatkan organisasi, institusi kewangan dan pelabur-pelabur swasta yang bertindak membeli kepentingan atau jawatan dalam sesuatu syarikat asing yang berdagang di bursa saham asing. Secara amnya, bentuk pelaburan seperti ini kurang menguntungkan, yang mana syarikat domestik dengan mudah boleh menjual pelaburan mereka dan kadang-kadang dalam beberapa hari sebelum pembelian. Pelaburan jenis ini dirujuk sebagai pelaburan portfolio asing (FPI).
Pelaburan tidak langsung termasuk bukan sahaja instrumen ekuiti seperti saham, tetapi juga instrumen hutang seperti bond. Jadi saya rasa sampai di sini sahaja pembentaran saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.